Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Usni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Rentas negeri akan diumumkan sebaik saja kadar vaksinasi capai 90%. Selain itu, rakyat dibenarkan keluar negara tanpa memohon My Travel Pass dan ia susulan peningkatan kadar vaksinasi yang kini menghampiri 90% iaitu lebih 87% hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata beliau amat memahami keluh resah rakyat yang ingin pulang ke kampung menziarahi ibu bapa. Kita faham, tetapi kerana masalah kesihatan kita sekat pergerakan itu. Tapi saya dah kata kita tidak akan sekat pergerakan rakyat kita selama-lamanya. Saya percaya masa untuk rentas negeri itu sudah pun hampir. Ya, saya akan immediately umumkan kebenaran rentas negeri apabila sampai 90%. Ya, kita akan membenarkan rakyat kita keluar negara tanpa memohon travel pass. Wow. My Travel Pass. Mana My Travel Pass tidak akan digunakan apabila program vaksinasi mencapai 90%. Yang 90% saya jangka daripada penduduk keseluruhan. Ya. Kita bukan ambil state by state, tapi keseluruhan. Bermakna seperti saya kata tadi, mungkin tak lama lagi. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjelaskan bahawa langkah kerajaan menaikkan daripada 80% kepada 90% kadar vaksinasi adalah bertujuan memastikan tiada negeri yang ketinggalan sebaik ia diumumkan. Sementara itu, kerajaan merancang menyediakan bantuan modal kepada golongan usahawan dan peniaga yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Perdana Menteri berkata ia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memulakan semula perniagaan. Kementerian Keuangan juga sedang meneliti mekanisme membayar balik atau moratorium ke atas bayaran prinsipal atau faedah. Saya berbincang dengan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Tengku Zafrul, bahawa kita biasa selama ni kita beri one off punya bantuan, ya. Tetapi bagi peniaga-peniaga, one off perniagaan tidak mencukupi. Kalau yang mikro mendapat RM3,000 one off, bantu mereka dari segi untuk meneruskan hidup. Tapi apabila ekonomi semakin dibuka, kalau kita lihat, banyak syarikat-syarikat perniagaan terutama mikro telah pun menutup perniagaan. Dan mereka memerlu modal untuk start-up bisnes mereka. Beliau yakin sekiranya bantuan itu dapat diberikan kepada PMKS, usahawan dan peniaga dalam sektor itu boleh memulakan kembali perniagaan masing-masing. Sementara itu, Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani antara kerajaan dan pembangkang menampakkan impak yang baik. Ia menampakkan kesepakatan serta sikap saling hormat-menghormati di antara pembangkang dan kerajaan kerana apa yang penting, kedua-dua pihak bersama membina negara demi kepentingan rakyat. Keadaan kini kelihatan agak tenang bukan sahaja di luar tetapi juga di Parlimen. Saya berpuas hatilah kalau saya tengok bahawa keadaan tenang di Parlimen, secara profesional, tidak ada banyak gangguan, tidak ada jerit-menjerit seperti dulu, tidak ada lagi. Keadaan tenang. Ya, kita saling menghormati antara satu sama lain sebab kita juga perlu, saya dah beritahu pada pembangkang, kerajaan perlukan pembangkang sebagai semak dan imbang ataupun check and balance kepada apa yang dilaksanakan oleh kerajaan. Jadi itu juga perlu. Dan kalau kita lihat, bukan saja tenang di Parlimen tetapi di luar pun agak tenang. Jadi dengan ini, objektif kita menandatangani itu supaya tidak ada lagi terlalu banyak politicking, tidak terlalu banyak pertelagahan, akhirnya membolehkan kerajaan menumpukan sepenuh tenaga kita untuk negara. Yang pertamanya dari segi menyelesaikan isu COVID-19, yang kedua memulihkan ekonomi negara yang terjejas ketika ini, dan yang ketiganya untuk menjayakan
RMK 12 ini. Datuk, gambar ikonik. Semasa ditanya sama ada input pembangkang diambil kira dalam penyediaan rancangan Malaysia ke-12 RM ke-12, beliau berkata sememangnya terdapat libat urus pembangkang serta jabatan kerajaan. Perancangan RM ke-12 disediakan secara lebih inklusif, mengambil kira input dan cadangan bukan sahaja daripada kerajaan dan pembangkang tetapi juga pihak berkepentingan termasuk sektor awam dan swasta. Dalam pada itu, umum mengetahui rancangan Malaysia ke-12 bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif, mampan. RM ke-12 digubal ketika dunia sedang mengharungi cabaran getir pandemik COVID-19. Perdana Menteri akui meskipun terhimpit dengan keadaan ekonomi, namun melihat semangat keluarga Malaysia itulah mendorong kerajaan merancang dan melaksanakan agenda pembangunan negara untuk tempoh 5 tahun mendatang. Tambah Datuk Seri Ismail, setiap rakyat perlu bekerjasama demi memulihkan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup selepas melalui krisis pandemik. Dan inilah yang berlaku sewaktu COVID-19, di mana setiap rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, membantu sesama kita sewaktu rakyat sedang kesusahan. Sebab itulah apabila kita merangka RMK12 ini, kita lihat untuk membangunkan semula ekonomi, ianya mesti mendapat partisipasi setiap rakyat. Dan jika tidak ada semangat kekeluargaan, tentulah perkara ini tidak dapat dilakukan. Sebab itulah kita kaitkan pembangunan ataupun RMK12 ini dengan keluarga Malaysia. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ismail berkata daripada 9 fokus RM ke-12, tumpuan utama kerajaan kini adalah membasmi kemiskinan rakyat golongan B40 di 6 buah negeri. Bukan saja dari segi meningkatkan pendapatan mereka, tetapi menumpukan kepada meningkatkan keselesaan hidup mereka di sama ada terutamanya di Sabah dan juga negeri-negeri yang kurang maju, iaitu 6 negeri: Sabah, Sarawak, Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ini juga kita fokus. Jadi maknanya bukan saja dari segi penduduk secara individu kita fokus kepada penduduk yang B40 dan miskin, tetapi juga dari segi negeri pun. Negeri yang dianggap sebagai negeri yang agak kurang maju berbanding negeri lain, juga kita memberi fokus untuk majukan supaya kita tingkatkan taraf hidup penduduk yang miskin dan juga negeri-negeri yang miskin supaya akhirnya pembahagian kekayaan itu dapat diagih sama rata kepada semua rakyat tanpa mengira kaum, agama dan juga kaum, agama, bangsa dan juga kaum. Perdana Menteri berkata demikian dalam program Temu Bual Khas bersama Perdana Menteri yang disiarkan di RTM. Kementerian Pendidikan tetap dengan pendirian memulakan takwim persekolahan sesi 2022 pada Mac depan. Menteri Bertanggungjawab Datuk Dr. Razif Jidin berkata pendekatan itu diyakini memberi ruang mencukupi kepada pelajar mencapai tahap penguasaan minimum yang diperlukan sebelum melangkah ke kelas berikutnya. Kementerian telah mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk guru, wakil PIBG, pengetua guru besar dan pakar-pakar serta persatuan perguruan bagi memastikan ketetapan tersebut mengambil kira pelbagai aspek. Kita masuk balik seperti mana kita umumkan, masuk balik bulan Januari, bulan Februari itu kekal dalam kelas yang sama, kemudian bulan Mac baru mereka naik ke kelas berikutnya. Itu ketetapan kita dan seperti mana saya sebut tadi, ketetapan ini dibuat dengan penuh penelitian, mengambil kira pelbagai faktor dan kita melihat bahawa itulah merupakan ketetapan yang terbaik. Menerusi pelanjutan takwim dari Disember hingga Mac 2022 bermakna peralihan darjah atau tingkatan akan berlaku pada Mac sekaligus memberi tempoh 2 bulan untuk proses intervensi sekiranya ada pelajar keciciran. Hari ini bermulanya sesi persekolahan bersemuka di Terengganu, Kelantan dan Langkawi. 47,000 pelajar teruja mengikuti pembelajaran selepas kira-kira 6 bulan sekolah di seluruh negara ditutup berikutan penularan COVID-19.
Terengganu yang berada dalam fasa 3 Pelan Pemulihan Negara menyaksikan 35,438 pelajar masuk ke kelas. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sempat meluangkan masa meninjau suasana di beberapa sekolah, berpuas hati dengan SOP yang dilaksanakan. Tahap pemantauan SOP sangat membanggakan susulan pengurusan sekolah mematuhi garis panduan ditetapkan termasuk aspek pengudaraan bilik darjah. Lebih 80% pelajar tingkatan 5 dan 6 di seluruh negara telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Manakala tindakan tidak membenarkan lebih 2,000 guru yang enggan divaksin untuk mengajar secara bersemuka tidak menjejaskan sesi pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga di Langkawi, berada dalam fasa 4 PPN berikutan pelaksanaan gelembung pelancongan menyaksikan 2,159 pelajar dari 38 sekolah rendah dan menengah kembali ke kelas. Seramai 1,028 pelajar tingkatan 5 dan 6 menjalani sesi persekolahan secara bergilir. 138 daripadanya merupakan pelajar tingkatan 6 di SMK Masuri dan SMK Tunku Putra. Selain pelajar SPM dan STPM, pelajar di bawah program pendidikan khas integrasi PPKI serta prasekolah juga dibenarkan ke sekolah. Sementara itu, Kelantan yang berada dalam fasa 2 PPN menyaksikan hanya calon STPM semester 2, murid berkeperluan khas di SK Pendidikan Khas dan murid PPKI hadir ke sekolah. Tinjauan di luar perkarangan sekolah mendapati pihak sekolah dan pelajar mengamalkan SOP ketat. Pelajar memberikan reaksi positif terhadap pembukaan semula sekolah memandangkan kaedah pembelajaran secara bersemuka lebih dekat dengan mereka. Tidak ada lagi keperluan untuk membuka pusat pemberian vaksin bukan kesihatan ataupun PPV Mega. Jelas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Keputusan itu diambil susulan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK kini berada di tahap yang baik. Bagaimanapun perbincangan terperinci akan diadakan bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi agar beberapa PPV dikekalkan bagi urusan vaksinasi golongan tercicir. Saya akan bermesyuarat dengan KKM dan juga MOSTI untuk membincangkan supaya ada beberapa PPV yang masih lagi buka. Ya, sebab ada yang sama ada tercicir ataupun warga asing. So itu kita akan bincang. Tetapi PPV yang besar-besar ni sudah pun mencapai matlamat ya. Beliau berkata demikian selepas majlis penutupan PPV WTC Kuala Lumpur menyentuh mengenai vaksinasi remaja. Setakat ini belum terdapat laporan diterima berhubung kesan sampingan serius suntikan tersebut. Sementara itu, Pusat Pemberian Vaksin PPV Idle Convention Centre IDCC Shah Alam ditutup secara rasmi hari ini. Pengurusnya Dr. Nur Isnaini Awaluddin menyatakan PPV ini adalah yang terakhir ditutup bagi daerah Petaling di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Pusat Pemberian Vaksin ini telah memberi lebih 500,000 dos vaksin terdiri daripada vaksin AstraZeneca dan Sinovac. PICK di PPV IDCC telah mula beroperasi semenjak 24 hari bulan Mei 2021 bagi pemberian vaksin AstraZeneca di HCOA. Jumlah dos vaksin yang diberikan sehingga hari ini pada jam 6 petang direkodkan sebanyak 362,396. Pemberian vaksin Sinovac pula dijalankan di Dewan HCOB mula beroperasi pada 21 hari bulan Jun 2021 dan sehingga jam 6 petang hari ini jumlah dos vaksin yang telah berjaya diberikan adalah sebanyak 211,964. Seramai 38,415 walk-in dewasa telah kami terima dan berjaya memberi vaksin tanpa janji temu di Dewan HCOB bagi vaksin Sinovac bermula tempoh 2 Ogos 2021 sehingga 30 September 2021. Beliau menyatakan perkara itu semasa penutupan Pusat Pemberian Vaksin PPV Shah Alam. Beliau menyatakan
penghargaan kepada 500 petugas di PPV tersebut. Berbaki kurang 3% lagi untuk negara mencapai sasaran 90% populasi dewasa divaksinasi dan selain menjamin keselamatan dan kesihatan daripada ancaman pandemik, jika sasaran ini dicapai, ia juga kabar gembira yang lama dinantikan keluarga Malaysia bagi membolehkan rentas negeri. Saya rasa sangat gembira. Mungkin selepas ini kita akan hidup bebas, kita hidup seperti biasa. Kita boleh menjalani aktiviti seharian kita seperti dulu-dulu. Seperti sebelum pandemik ini berlaku. Saya nasihatkan kepada mereka yang belum lagi vaksin supaya segera mendaftar melalui MySejahtera. Kalau ada walk-in, pergi je walk-in. Saya dah vaksin, saya tak ada masalah, tak ada apa-apa gangguan kesihatan. Alhamdulillah. So, jangan takut. Sekarang ni kita sedar peningkatan vaksin meningkat sekarang sampai 86, betul? Jadi saya rasa kesedaran orang ramai mengenai kepentingan vaksin ini sangat tinggi. Saya rasa ini adalah satu berita yang sangat gembira untuk semua rakyat Malaysia. Jadi kita nak mencapai 50% dah takkan lama lagi lah. So saya rasa kita sepatutnya memberi lagi kesedaran yang lebih. Mungkin ada lagi segelintir yang tak faham lagi kepentingan. Tapi sekarang ni kita tengok kes dah semakin berkurang akibat daripada peningkatan vaksin. Sangat seronok lah dan pada pendapat saya sendiri benda ni bagus lah untuk kita. Dan kalau kita tengok kebanyakan sekarang ni budak-budak macam terperangkap kat rumah kan. Bila dah semua vaksin, semua dah bebas, mana budak-budak boleh explore dekat macam taman-taman ni macam contoh. Untuk seterusnya, untuk yang mana belum dapat vaksin, tolong dapatkan segera vaksin. Yang sudah vaksin, kekalkan SOP lah. Kita jaga keselamatan kita, jaga keselamatan semua, insyaAllah. Personally saya rasa benda ni cepatlah untuk Malaysia untuk capai 86% tu. So saya rasa dengan harapan kalau dah capai 100%, kira kita dah bersedia untuk endemik lah. So kira semua sektor boleh pulih macam biasa. Apa yang kerajaan cuba dan memberi sarangan kepada kita, so kita cuba follow lah. Sebab kita sama-sama kena bekerjasama. Tak boleh macam kita gerak sendiri ikut suka hati semua. Sebab kita kena saling membantu semua kan. So bagi saya bila nak dekat 90% ni, semua orang macam tak sabar nak merentas negeri kan. Malaysia continues to call for the deployment of a temporary international presence in the city of Al-Quds to monitor the cessation of hostilities in the OPT. The international community must spare no effort to ensure the safety, protection, dignity and well-being of the Palestinian civilian population. Malaysia has and will continue to lend its unwavering support and solidarity to the Palestinians. Bertemu kembali. Bertujuan mengurangkan beban penduduk kurang berkemampuan dan golongan memerlukan untuk mendapatkan bekalan keperluan asas. Menyedari hakikat itu, mesin automatik mudah alih ATM beras diwujudkan di Hulu Terengganu berkapasiti 500 kg beras bagi setiap penggunaan. Kewujudannya adalah pertama seumpamanya di daerah itu. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid berkata, buat permulaan ATM beras itu ditempatkan di Masjid Pekan Ajil. Ia kesinambungan program Gerobok Prihatin di 93 masjid yang dilaksanakan sejak Mei lalu. 1 tan beras diperuntuk setiap bulan bagi menampung keperluan penduduk yang memerlukan bantuan makanan. Program seumpama itu akan diperluas ke lokasi lain pada masa akan datang. Mesin ATM beras ini akan diselia pengurusan masjid. Selain sukatan beras mengikut kuantiti yang ditetapkan, turut disediakan tabung khas untuk penderma mengisi bekalan beras di dalam mesin.
RM60 juta bantuan kepada sekolah-sekolah tahfiz, sekolah agama rakyat SAR serta pusat pengajian pondok yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata peruntukan tersebut diagih melalui Majlis Agama Islam Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri kepada semua pusat tahfiz yang layak dan berdaftar di seluruh negara. Setiap tahun Jabatan Kemajuan Islam JAKIM menyalurkan sejumlah dana untuk pusat-pusat pengajian tersebut yang berdaftar dengan kerajaan. Ketika ini pihak kementerian sedang berusaha mengesan baki tahfiz yang tidak berdaftar untuk membolehkan mereka layak menerima bantuan daripada kerajaan. Di peringkat JAKIM sedang mengumpul data dan kebanyakan yang di luar daripada yang keciciran ini ialah mereka yang belum lagi mendaftar dengan pihak berkuasa agama negeri dan tidak ada rekod dengan kami. Dan sekarang ini kita sedang giat menggerakkan JAKIM untuk memastikan berapa lagi jumlah yang terjejas, walaupun kita dipahamkan jumlah yang terjejas itu agak besar dan kita pun perlu melihat kepada keupayaan kerajaan pada waktu ini yang kita memfokuskan kepada bantuan prihatin. Adapun guru-guru, pelajar-pelajar yang terlibat, contoh guru memang sudah mereka mendapat bantuan secara semua rakyat Malaysia yang layak ni dah dapat bantuan direct daripada kerajaan. Adapun pelajar-pelajar yang terlibat itu untuk tempoh ini kerana sekolah tahfiz ini masih lagi belum beroperasi sebagaimana sekolah-sekolah harian biasa. Ini juga dalam pemerhatian kita bila dah beroperasi nanti insya-Allah akan ada bantuan-bantuan susulan. Apapun bantuan ini akan dinilai berdasarkan kepada jumlah guru dan juga per kapita setiap murid yang ada di. Beliau menyampaikan sumbangan dan lawatan ke Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Negeri Puspen Kelantan di Pengkalan Cepa. Pertubuhan Pengusaha Bas Bumi Putra Malaysia PPBBM merayu kerajaan mempercepatkan bantuan atau pinjaman kepada pengusaha bas ekspres, persiaran pekerja dan juga sekolah. Dan ini berikutan pihaknya tidak mempunyai modal mencukupi untuk membaik pulih bas bagi persediaan terhadap peningkatan permintaan apabila lebih banyak aktiviti dibuka yang dijangka pada pertengahan Oktober atau Disember depan. Pengerusinya Cik Ibrahim Cik Ismail berkata pihaknya menganggarkan sebanyak 10 hingga RM15,000 kos membaik pulih sesebuah bas ekspres. Jadi kita mengharapnya sekiranya dibuka nanti travel bubble ini memohon kerajaan mengguna pakai kaedah yang pertama dulu. Di mana ini juga dapat membantu pemain-pemain industri pelancongan ini memulihkan ekonomi mereka yang memang sangat terkesan di akhir-akhir tahun ini. Beliau berkata demikian sempena mesyuarat agung tahunan kali pertama PPBBM di Dewan Utama I Mutiara Panji Kota Baru. Pertubuhan tersebut terdiri daripada 18 syarikat dan mempunyai 324 buah bas di seluruh negara. Tanah Air dikejutkan dengan pemergian bekas Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Seri Zulkifli Ombong. Allahyarham Zulkifli 62 tahun ditemukan meninggal dunia di kediamannya di Pandan Indah pagi tadi. Dilahirkan pada 1 Mac 1959 di Dungun Terengganu, beliau mula menerajui MSN selaku Ketua Pengarah pada April 2007 sehingga Disember 2014. Pengalaman luas Allahyarham dalam sukan turut dicurahkan selepas bersara apabila dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Sukan C 2017. Bagi Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syafawi Ismail, pemergian Allahyarham amat dirasai warga kerja Majlis Sukan Negara. Pada kami di Majlis Sukan Negara amat sedih
dengan kehilangan seorang mentor, seorang abang dan juga seorang rakan karib dan seorang yang selalu memberikan kami komen, tunjuk ajar dan sebagainya. Jenazah Allahyarham Datuk Seri Zulkifli dimandikan dan disembayangkan di Masjid Seri Petaling sebelum dikebumikan di Kampung Surat Dungun hari ini. Kami mewakili RTM ingin mengucapkan takziah kepada keluarga Allahyarham. Tamat kempen Piala Sudirman 2021, kini harapan disandarkan bagi aksi Piala Thomas dan Piala Uber. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meletakkan harapan skuad badminton negara mampu layak ke final dua kejohanan tersebut yang dijadual berlangsung dari 9 hingga 17 Oktober ini di Aarhus, Denmark. Paling penting jelas beliau semangat kesukanan yang tinggi ketika aksi Piala Sudirman perlu diteruskan pada kempen Piala Thomas. Namun, apa yang kita harapkan daripada para pemain kita ialah menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi, bermain bersungguh-sungguh dan apa juga keputusannya kita terima, tetapi kesungguhan itu yang kita dambakan daripada para pemain kita. Dalam saingan Piala Thomas, Malaysia diundi dalam kumpulan D bersama Jepun, England dan Kanada, sementara skuad Piala Uber bakal berdepan China, pasukan tuan rumah, Denmark dan Kanada bagi aksi kumpulan D. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Faizal turut menasihati rakyat Malaysia agar sentiasa menjaga sensitiviti kaum, terutama melibatkan atlet negara yang telah berjuang mengharumkan Malaysia. Beralih ke sukan bola sepak, skuad Harimau Melaya yang baru tiba di Amman, Jordan semalam telah memulakan latihan hari pertama bagi persediaan menghadapi perlawanan antarabangsa Tier 1 menentang tuan rumah Jordan. Sesi latihan pertama itu turut disertai dua pemain yang berpangkalan di luar negara iaitu Luqman Hakim Samsudin dan Dominic Tan, sekaligus melengkapkan senarai 22 pemain. Menurut Cheng Ho, perlawanan persahabatan ini dianggap sebagai satu pendedahan terbaik bagi mengukuhkan persefahaman antara pemain dan menjadi medan menilai prestasi beberapa muka baharu. Perlawanan persahabatan tentang Jordan dan Uzbekistan ini merupakan satu perlawanan pendedahan ujian yang terbaik kerana pemain-pemain dapat menampak pengalaman yang terbaik lah bermain dengan negara-negara tersebut yang lebih jauh daripada baik daripada kita. Malaysia yang menduduki ranking ke-154 dunia akan berdepan Jordan di Stadium Raja Abdullah II di Amman pada 6 Oktober sebelum bertemu Uzbekistan di Stadium Antarabangsa Amman 3 hari kemudian. Baiklah saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Menepani pandemik COVID-19, marilah kita terus berganding bahu memulihkan negara dan kita semua keluarga Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.